TV KPM. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum tu seperti biasa, di mana pun kita berada, ke mana jua kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menentang COVID-19. Baiklah, sebenarnya hari ini kita nak belajar tentang niabah haji. Apakah itu niabah haji? Jangan pening-pening kerana selepas ini kita akan bersama dengan ustazah yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita kenali beliau. Orang tua pernah berpesan, tak kenal maka tak cinta. Jadi apa kata jom kita berkenalan dengan ustazah kita. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Hakim? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, kita kena jaga kesihatan sekarang ni kan. Ya, betul kena ustazah. lebihlah sebab kita dalam keadaan wabak pandemik COVID-19. Ya betul ustazah, cantik hari ni ustazah. Masya Allah, baru beli. Okey, baiklah. Sebelum kita nak sembang lebih panjang, apa kata kita buat SOP dulu? Boleh, boleh. Saya pakai dulu cecair pembasmi kuman. Sila. Kemudian jemput ustazah. Ya, kita nak menyelamatkan kadang-kadang semua orang dekat studio ni. Ya, betul. Dan yang kedua, kita kekalkan penjarakan fizikal. Ya, ni saya jauh-jauh ni. Kita berada. Dan paling penting, kita pakai pelitup muka. Ya, untuk betul. sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Ya, Baik, ustazah. Boleh sebut tentang pendidikan syariah Islamiah. Ya, betul. Apa yang menarik yang akan kita belajar pada hari ini, Tazah? Okey, hari ini anak-anak kita akan mempelajari satu tajuk yang kita panggil niabah haji. Tahu niabah haji? Pernah dengar? Pernah dengar niabah haji? Pernah dengar, Tazah? Pernah dengar? Alamak, salah kaunter saya. Tapi tak apa, Tazah. Sebab kadang-kadang kita terlupa. Yelah, sebab apa Encik Hakim ni orang yang berlatar belakangkan pendidikan agama kan. Memang niabah haji ni ada satu istilah bahasa Arab ya. Encik Hakim, jadi biasa ni orang Melayu ni kita tak panggil niabah haji, kita panggil upah haji. Biasa dengar tak upah haji? Itu pun biasa dengar, Tazah. Upah haji tu sangat famous lah kan. Kat mana-mana kita biasa dengar istilah upah haji tu. So, macam mana upah haji ni anak-anak? Stay tune bersama Sukses SPM 2021 pada hari ustazah, ini. InsyaAllah. Okey, Tazah. Saya rasa tak seronok kalau kita berdua sahaja. Ya, apa kata betul. kita jemput murid-murid bersama dengan kita? Boleh? Ya, saya pun tak sabar tunggu diorang masuk kelas ni. Jom. Jemput masuk murid-murid dalam talian kita. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat ya? Okey. Sekarang kita main bahasa isyarat je ya. Okey, baik. Boleh tak kenalkan nama anda? Bermula dengan Syahmi. Silakan Syahmi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Cik Sah dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam perkenalan. Okey, baik. Terima kasih Syahmi. Kemudian Afikah, kenalkan nama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afikah binti Rahim dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Salam berkenalan. Okey, terima kasih Afikah. Dan seterusnya Adam. Silakan Adam. Okey Adam, jangan lupa onkan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mukris Asfar bin Muazzam dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Salam perkenalan. Okey, salam perkenalan juga. Baik, seterusnya Nur Syahinda. Silakan. Kita ada masalah lain sedikit. Mungkin ada masalah teknikal. Okey. Boleh Syahinda? Okey, tak apa, kita pergi dulu kepada Nek Sabrina. Okey, silakan. Nek Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Sabrina Tisha Rita Mazhari dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Salam kenalan. Okey, terima kasih kepada Sabrina. Seterusnya Izmir Hafirul. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Izmir Hafirul bin Halimi daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam perkenalan sahabat-sahabat. Okey, salam perkenalan juga. Nur Syahinda, dah boleh ke? Silakan Nur Syahinda, kenalkan nama. Boleh. Fu. Okey, Fu. Jumping sikit. Okey, boleh dengar? Silakan Syahinda. Maaf. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Nur Syahinda binti Kamaluddin dari Menengah Sains Selangor. Salam perkenalan. Okey, baik Syahinda. Jadi sebab awak orang terakhir, saya nak tanya awak lah. Nak tanya anda berkenaan apa pandangan Syahinda tentang mata pelajaran kita pada petang ini. Silakan Syahinda. Okey. Pada pendapat saya, tajuk yang kita nak belajar pada hari ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi untuk kita boleh hargai bakti ibu bapa kita dengan kita dengan niabah haji ni lah. So bila walaupun ibu bapa kita dah tak ada kat dunia ni, kita still boleh membalas jasa diorang. Ya, betul, antara cara untuk kita menghargai kedua ibu dan bapa berbakti kita. kepada ibu bapa. Ya, betul. Baiklah, seterusnya mungkin Nik Sabrina, pandangan anda. Pada pendapat saya pula, saya rasa tajuk ni sangat patutlah diketahui oleh ramai-orang sebab dapat membantu mereka yang tidak mampu untuk menunaikan haji secara fizikal ataupun masa mereka hidup. Ya, betul. Dan seterusnya yang kacak bergaya, Izmir. Silakan Izmir, pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran kita pada petang ini. Pandangan saya pula, baiklah. Pandangan saya pula berkaitan dengan mata pelajaran kita pada petang ini adalah saya sangat tidak sabar untuk tahu berkenaan bagaimana untuk kita melakukan niabah haji. Sebab bagi saya perkara untuk kita melakukan haji itu biasa. Tapi niabah haji ni ada kelainan. Ya, betul. Bukan anda je tak sabar. Saya pun tak sabar sebenarnya untuk bersama dengan Ustazah. Tapi selepas ini, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh. Kita bagi peluang dulu dengan anak-anak murid kat luar sana untuk menyediakan buku, tulis, pen, secawan kopi, biskut. Betul, Ustazah. Kan? Sambil-sambil tu kita enjoy, sambil tu kita belajar macam mana nak skor A+ dalam pendidikan syariah Islamiah. Khusus hari ini tajuk niabah haji. Okey, cantik. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nak berjaya ada proses, nak berjaya jangan zalim. Bersua kembali dalam Sukses bersama saya Lokman Hakim. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Siti Rahmah Syahbudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur dan murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur dan juga anda yang menonton dari rumah. Baiklah Ustazah. Ya, dia sebut tentang pendidikan syariah Islamiah, satu mata pelajaran yang sangat luas sebenarnya. Ya, jadi betul. apakah yang akan kita fokuskan pada petang ini Ustazah? Okey, terima kasih Encik Hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang berada di rumah? Ustazah doakan kita semua yang berada di studio dan di rumah dan di mana-mana sahaja, terutama di Malaysia ni, Ustazah doakan kita semua berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan semoga kita ni semua dalam keadaan sihat walafiat lah. Ya, jadi jaga kesihatan anak-anak di rumah, stay at home kalau tak ada keperluan untuk keluar ya. Okey, so hari ini anak-anak akan bersama Ustazah Siti Rahmah ataupun Usrah ya. Ustazah Rahmah ya, saya punya brand lah konon kan. Okey, dalam rancangan Sukses SPM 2021 bagi subjek Pendidikan Syariah Islamiah di bawah tajuk
Niabah haji. Yeah. Niabah haji ni kita dah ulas tadi sedikit. Niabah haji ni dalam bahasa kita orang Malaysia ni kita banyak gelar sebagai upah haji Encik Hakim. Okey, so sebelum Ustazah berceloteh dengan lebih panjang lagi tentang apa yang Ustazah nak kongsikan pada hari ini, Ustazah nak clarify dulu apa dia objektif program kita pada hari ini. Ada 3 objektif utama anak-anak. Yang pertama sekali, menyatakan 6 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk bidang al-fiqh niabah haji dengan betul. Ingat ya anak-anak Google Meet Ustazah dan juga anak-anak kat rumah, kita ada tajuk ni ada 6 subtopik. Ya, 6 subtopik means awak kena kuasai ke-6 ni untuk menjadi bekalan menjawab dalam peperiksaan ya. Okey, objektif yang kedua, mengenal pasti 3 jenis sekurang-kurangnya ya anak-anak dalam topik hari ini, anak-anak mampu kenal dan ingat ya 3 jenis dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang al-fiqh niabah haji dengan jelas. Kemudian objektif yang ketiga, mengenal pasti dah tahu soalannya, kenalah tahu teknik menjawabnya macam mana supaya jawapan yang diberi dalam peperiksaan nanti akan memberikan markah penuh untuk anak-anak dalam SPM nanti. Kenapa perlu markah penuh anak-anak? Boleh jawab kenapa kita perlu dapat markah penuh dalam peperiksaan SPM? Okey, siapa nak jawab? Betul? Kenapa kena markah penuh ni? Tak ada siapa nak jawab. Mungkin nak kena ni. Okey, silakan. Yes, Afika. Siapa tu? Kenapa? Okey, Afika. Silakan Afika. Semangat Afika petang ni, bagus. Pada pendapat saya, mengapa kita perlu dapat markah penuh dalam bidang Islam ni supaya kita dapat A+ waktu SPM nanti. Yes. Betul. Sebab kita nak menuju sukses SPM 2021, sukses means score A+. Ya. Tidak mustahil ya. InsyaAllah Okey. boleh. So, today together dengan Ustazah, so ini adalah 6 subtopik yang patut anak-anak kuasai dalam tajuk ini. Yang pertama kita ada pengertian, yang kedua dalil keharusan, yang ketiga hukum niabah haji ni. Kan biasa kita dengar haji tu wajib. Niabah haji ni ada pula niabah depannya. So macam mana pula hukumnya tu kan? Nanti kita bincang lanjut. Syarat-syarat, kita ada 2 jenis syarat dalam niabah haji ni. Kepentingan niabah haji dalam kehidupan. Jadi kita kena tahulah kan, dalam setiap benda yang Allah ciptakan kepada kita ni memang terdapat hikmah yang besar di sebaliknya. Kemudian falsafah niabah haji. Apa benda falsafah niabah haji ni? Falsafah ni lebih kurang macam konsep lah ya. Hakim, niabah haji ni bagaimana untuk kita laksanakan. Okey, itu adalah segmen yang pertama. Yang kedua, kita pergi terus kepada subtopik yang pertama, iaitu pengertian niabah haji. Ya, pengertian, kita ada 2 jenis pengertian kat sini, bahasanya menggantikan. Ya, kita selain daripada upah haji, kita gelar juga niabah haji ni kat Malaysia ni badal haji. Biasa dengar tak Hakim badal haji? Biasa. Ya, badal haji ni memang famous lah. Kalau orang cakap badal haji, memang kita dah faham. Maksudnya ialah kita gantikan orang tu menunaikan haji. So macam mana caranya, kita akan bincang lebih lanjut. Daripada segi istilah, niabah haji ialah mengerjakan haji. Tengok ni. Ini Instagram ni. Okey Tazah. Tazah boleh tekan di ujung tu. Okey. Tekan patah balik. Okay. Tak apa. Saya tak pakai pun tak apa. Okey, Okey. Tazah, silakan. Mengerjakan haji untuk orang lain yang masih hidup. Dia kerjakan haji juga. Dia sama dengan macam buat haji. Dia punya ibadah tu tak lain. Sama macam ibadah haji yang biasa. Okay. Yang kita buat untuk diri kita. Tapi niabah haji ni, kita buat haji tu niatnya untuk orang lain. Okay. Kita buatkan haji tu, kita niat tu kita buat bukan untuk diri kita. Macam saya tak buat untuk saya, Siti Rahmah. Saya buat untuk contoh ibu saya, ayah saya, kan, kakak saya, macam tu ya, untuk orang lain yang masih hidup. Jadi orang yang boleh digantikan untuk niabah haji ni anak-anak, dia bukan orang yang meninggal sahaja ya. Kalau orang yang meninggal tu dah memang tentulah dia tak boleh menunaikan haji kan. Kalau dia dah masih hidup ni, dia tak sempat menunaikan haji, apabila dia dah meninggal, ahli keluarga atau waris nak tunaikan haji untuk ahli keluarga kita tu boleh. Ya boleh. Tapi ini ada juga untuk orang yang masih hidup. So ada syarat. Orang yang masih hidup ni ada syarat dia, siapa yang kita boleh gantikan haji untuk orang ini ya. Dengan syarat-syarat tertentu. Nampak tak? Ya, dia ada TNC apply, terms and condition. Niabah juga boleh dilakukan untuk ibadah umrah. So sekarang ni niabah haji istilahnya, tapi untuk kita buat umrah pun boleh kita niabah umrah. Ya, cuma biasa kita tak jarang disebutlah, tapi sebenarnya boleh buat. Ya, harus. Okey. Jadi kaedahnya sama tapi untuk orang lain. Ya, dan untuk ibadah umrah sahaja ya. Okey, baik. Okey. So, untuk subtopik pengertian ni anak-anak, ini adalah bentuk
soalan yang boleh terhasil ya dalam peperiksaan SPM. Soalan maksud atau takrif atau pengertian. Samalah tu. Dia sepupu sepapak adik-beradik. Ya, kalau ini yang keluar maksudnya sama je yang dia minta. Jenis item maksud, takrif dan pengertian ni adalah subjective response terhad. Apa maksud subjective response terhad? Maksudnya jawapan dia tu anak-anak tolonglah sama macam buku teks. Nak senang fahamlah, ya. Sama macam buku teks ataupun maksudnya anak-anak tak boleh reka ayat dia tu. Ataupun kata kunci yang wajib kena dimasukkan dalam jawapan untuk soalan maksud atau takrif ni. Itu maksud subjective response terhad. So konstruk, apa maksud konstruk? Konstruk ni maksudnya kemahiran. Kemahiran apa yang anak-anak perlukan ya untuk mendapat markah yang penuh ya. Dalam soalan maksud ini ada dua kemahiran yang utama iaitu mengingat. Dah tentu kena ingat. Kalau tak hafal macam mana nak jawab? Tentu tak boleh. Kena ingat. Yang kedua, memahami. Macam mana nak ingat dengan bagus? Macam mana nak cepat ingat? Kena faham apa benda istilah tersebut, ya, konsepnya bagaimana. So, teknik menjawab soalan subjektif bagi soalan maksud ni, takrif mestilah mengikut maksud istilah yang diberikan dalam buku teks Pendidikan Syariah Islamiah KSSM macam Ustazah cakap tadi. Kemudian mestilah lengkap bilangan kata kunci yang terdapat pada sesuatu maksud istilah itu. Sekurang-kurangnya 2 kata kunci. Sebab biasanya untuk soalan maksud ni dia bagi 2 markah. So 2 markah tu, 1 markah untuk 1 kata kunci dan 1 markah lagi untuk 1 kata kunci. Ya? So tips yang Ustazah nak bagi untuk anak-anak boleh dapat skor dengan bagus bagi soalan maksud dan takrif adalah buat latihan. Padankan maksud dengan istilah dengan kerap. 1 hari 2 istilah pun okey dan memadai. Tapi kena dari sekarang. Tak bolehlah esok exam malam tu baru nak latihan 2 istilah. Memang tak dapat lah ya A+ tu. Okey. So ini adalah contoh. Ya, contoh item SPM. Okey, dalam pendidikan syariah ni Hakim, dia walaupun dia satu paper, ya, tapi dia ada pelbagai bentuk. Dia ada objektif pelbagai bentuk dan dia ada subjektif. Jadi soalan maksud dan takrif ni dia memang boleh dikeluarkan dalam bentuk objektif pelbagai bentuk. Ini adalah contoh soalan objektif pelbagai bentuk bagi soalan maksud. Ya, yang pertama, lengkapkan pernyataan berikut. Mengerjakan haji untuk orang lain yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu adalah maksud. Okey, anak-anak, dekat Google Meet siapa nak jawab? Siapa yang ini nak bantu jawapan dah Ustazah? bocor tadi ni, tak dapat jawab juga. Ya Allah. Betul. Okey, siapa Okey. yang nak jawab ni? Apa Selangkah tangan jawapannya? cepat. Okey, silakan Nur Syahinda. Ya, Syahinda. Okey, jangan lupa onkan mic Syahinda. Apa jawapannya? Maksud dia niabah haji. Yes, Niabah haji. Niabah haji kan. Betul? Kalau kita memang dah Okey. ingat, dah hafal, dah tentu boleh jawab dengan mudah ya. Okey, so contoh soalan lagi, gariskan jawapan di bawah. Macam main-main je kan Hakim tengok kan. Gariskan, tapi isi tempat kosong ni dia bukan semudah dia punya rupa. Ya, betul. Dia Setuju, perlu Ustazah. bekalan dia tu, perlu kan nak skor A+ ya. Pengertian niabah haji dari segi bahasa ialah mana satu ni ada dia bagi 2 jawapan, kena bulat, kena garis yang mana satu jawapannya. Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa yang nak bantu Ustazah? Angkat tangan cepat. Okey, siapa tu? Siapa Adam. nak bantu diri sendiri? Okey, Adam silakan. Apa jawapannya? Jawapan dia menggantikan. Menggantikan. Ya, menggantikan. Okey, So betul. ini that's how you answer this kind of question. Okey. Okey. So ini adalah contoh soalan subjektif. Apakah pengertian niabah haji? Dia 2 markah biasanya. So contoh jawapannya adalah saya baca je lah sendiri kan. Niabah haji ialah mengerjakan haji untuk orang lain yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu. Kalau ikutkan Hakim, dalam takrif ni ada 3 keyword. Ya? Ustazah cakap tadi sekurang-kurangnya 2 keyword, betul. Tapi sebenarnya untuk dapat 2 markah penuh tu dia memang kena penuh. 3 keyword ni kena bagi. Jadi kalau anak-anak tak mampu nak hafal word by word, anak-anak hafal dia punya keyword. Ini mengerjakan haji ada orang lain. Masih hidup, keadaan dia masih hidup, meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu. Boleh dapat 2 markah. Okey, so kita pergi pula kepada dalil keharusan niabah haji. Ya, okey, dalil keharusan niabah haji ni adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk dalil ni anak-anak, Ustazah kena hafal ke ni? Panjang Kena Ustazah. hafal ke ni? Panjang-panjang ni.
Betul. Kalau nak A+, memang kena bersusah-susah dahulu anak-anak. Ya? Memang kena hafal. Tapi dia macam ni lah. Ustazah nak cakap, dalil ni dia memang subjektif respons terhad. Jawapan dia mestilah kena macam ni. Betul. Kena macam ni, baru boleh dapat markah penuh. Okey. Ya? So konstruk dia kena ingat dan faham. Kalau anak-anak faham dalil tu, baru senang nak ingat. So teknik dia kena jawab dalam bentuk poin. Memberikan firman Allah SWT atau sabda Rasulullah SAW, nas Al-Quran, matan hadis atau matan hadis salah satu dan letak terjemahan. Jadi kan, Ustazah punya tips tu lah kan, kalau tak hafal sangat dia punya matan, bagilah terjemahan dia. Tapi kalau boleh, kenalah semua kan. Betul. Kita ni nak ajarlah yang sempurna kan, yang perfect. Kenalah semua sempurna. Tapi kalau nak bagi nas Al-Quran atau matan hadis ni, dia kena betul keseluruhan nas tu. Kena betul. Kalau kita bagi nas bahasa Arab atau matan hadis yang bahasa Arab, kena betul dia punya perkataan. Tak boleh ada yang salah walaupun satu huruf. Ya, boleh menjejaskan markah. Ya, ini untuk soalan dalil. Tapi soalan dalil ni dia macam gerhana, dia jarang sangat keluar. Oh, gerhana. Jadi doalah hajat tak ada soalan dalil keluar untuk Betul, SPM ya. doa, ya Allah, janganlah kena. Tapi bukan jaminan. Ya, sepatutnya bersedia all out ya anak-anak. Ya, betul. Okey, so ini adalah contoh item SPM untuk soalan dalil. Alamak, dapat jawapannya. Okey. Okey, huraikan dalil Tak ada. keharusan niabah haji. Ya, contoh jawapannya. Okey, siapa nak bagi contoh jawapan? Okey, siapa yang nak huraikan dalil keharusan? Okey. Okey, silakan. Siapa tu? Syahmi. Syahmi, okey. Apa jawapannya Syahmi? Saya cuba ya. Boleh. Alright. Dalil keharusan niabah haji ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun min Khath'ama mahajjatil wada'i faqalat ya Rasulullah inna faridatullah ala ibadihi fi haji adrakat abi shaykhan kabiran la yastati'u an yastawiya ala rahilah fahal yakdi anhu an ahujja anhu qala na'am wa dhalika fi hajjatil wada'i. Okey, terima kasih Anda Syahmi. Baik Syahmi. Okey. Jadi dalam hadis ni anak-anak, kalau nak senang faham, nak dapat markah penuh, hadis ni dia kena faham cerita. Hadis ni sebab dia peristiwa kan, Encik Hakim. So anak kena faham cerita, senang nak hafal. Jadi Ustazah bagi dua contoh jawapan ya kat sini. Kalau anak-anak perasan, ini dalil keharusan sabda Rasulullah. Anak-anak boleh letak dia punya matan lah, ya, matan. Untuk jawapan, contoh jawapan yang kedua, kalau tak hafal dia punya matan, bagilah terjemahan. Jangan tak bagi langsung. Betul. Ya? Kena bagi. Ya? Okey, jadi kalau nak bagi terjemahan, letaklah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud terus dekat penyata jawapan tadi. Faham anak-anak? Boleh? Okey, so ini adalah terjemahanlah untuk matan hadis kita. Okey, seterusnya adalah makna kata kena jawab juga. Ya, jangan kena tinggal, juga jawab. Kadang-kadang pelajar buat ni, wallahu a'lam. Tak boleh. Okey, ya, wallahu a'lam tu untuk perkara-perkara yang bukan ada dalam silibus ya. Okey. Lepas ni kita dah fokuskan kepada hukum, betul? Ya, boleh, Okey, betul. tapi kita nak rehat seketika, boleh ke Ustazah? Boleh. Okey. Saya pun nak menarik nafas seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Siti Rahmah Syahbudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur, dan murid-murid kita yang kacak dan comel-comel belaka pada petang ini dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur. Bagaimana murid-murid kita? Boleh teruskan lagi? Kalau boleh, tunjuk sikit begini. Mantap. Okeylah, kita dah belajar tentang pengertian, dah belajar tentang dalil. Tapi apa hukum niabah haji ni? Jangan paling-paling, jom kita tanya Ustazah kita. Silakan Ustazah. Apakah dia terima hukum niabah kasih haji? Hakim atas soalan yang penuh dengan cabaran ya jawapannya. Okey. So anak-anak, apa hukum menunaikan haji? Encik Hakim, apa hukum menunaikan haji? Wajib. Wajib. Bagi yang kemampuan. Kan? Kalau haji wajib, umrah pun wajib.
Tapi niabah haji ni macam mana? Wajib tak orang anak-anak yang ibu bapa dia dah meninggal dan tak sempat menunaikan haji, wajib tak anak tu buatkan buat niabah haji ni untuk parents dia. So kita tengok dalam hukum niabah haji ni dia ada dua pendapat. Dua pendapat ulama ya. Pendapat yang pertama adalah jumhur ulama. Jumhur ulama tu maksudnya kebanyakan, majoriti para ulama ya. Daripada siapa yang jumhur ulama ni? Ulama-ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Apakah pandangan mereka? Mereka mengharuskan niabah haji. Maksudnya niabah haji ni kita boleh buat. Ya, bukan level wajib lah ya. Boleh buat bagi orang yang masih hidup dalam keadaan dia tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri. Jadi kalau orang tu Hakim, dia ni contoh dia sakit kanser stage 4. Ataupun dia lumpuh. Tapi dari segi kewangan dia mampu nak pergi menunaikan haji. Tapi dari segi fizikal dia tak mampu. Walaupun dengan bantuan doktor kata dia tak boleh, dia kena bedridden kan. Dia tak boleh dibawa ke sana ke sini kerana akan memudaratkan keadaannya. Jadi kan orang yang macam ni boleh tak dia upah orang lain untuk menunaikan haji bagi pihaknya? So jumhur ulama berpendapat boleh. Harus. Ya, tapi ada keadaan tertentulah ya untuk orang yang masih hidup tadi. Okey, selain orang yang masih hidup, kalau orang yang telah meninggal dunia semasa hidupnya tidak sempat menunaikan haji, maka ahli waris ya memang boleh untuk menunaikan membuat niabah haji bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Jadi sekarang ni Ustazah kata ni ahli waris. Kalau bukan ahli waris boleh ke? Kita nak misal katalah saya ni kaya sangat kan. Kaya sangat ni. Tak tahu nak buat apa harta saya ni kan. Lepas tu saya nak setiap tahun tu saya peruntukkan certain saya punya harta tu untuk buat niabah haji pun boleh. Boleh juga Boleh ya, boleh. Tapi ada syarat lagi. Nanti kita tengok. Okey. So menurut mazhab Syafi'i, niabah haji adalah wajib jika seorang itu tidak mampu menunaikan haji dengan sendiri disebabkan sakit yang tiada harapan sembuh. Ingat, sakit tadi anak-anak dia tiada harapan sembuh. Bukan pening kepala Tazah Saya pening kepala lah. Niabah haji lah. Tak boleh. Even COVID-19 pun dia bukanlah tiada harapan sembuh kan. Betul. Ya, dia bukan ya. Dia memang yang lumpuh, yang memang stage 4 macam itulah ya. Okey, jadi kalau menurut mazhab Syafi'i ini wajib buat ya, atau terlalu tua kan. Tua-tua tapi tak dia mempunyai wang yang mencukupi untuk mengupah orang lain mengerjakan haji bagi dirinya ya. Jadi mazhab Syafi'i kata wajib. Niabah haji juga wajib ke atas orang meninggal dunia dalam keadaan dia telah cukup syarat-syarat tetapi dia tidak sempat menunaikannya sehingga wafat. Maksudnya kat sini ada seorang ni dia dalam hidupnya dia cukup syarat wajib menunaikan haji. Tapi masalahnya dia tak pergi, tak buat ibadah haji tu. Jadi kalau ikutkan cukup syarat dah wajib menunaikan haji, maka orang ini wajib diniabah hajikan. Ya. Wajib apabila dia meninggal tu, harta dia tu tak boleh terus diambil oleh ahli waris. Kena dipotong dulu untuk menunaikan haji, buat niabah haji ni oleh ahli waris dia atau siapa-siapa pun boleh. Kemudian harta yang baki tu setelah tolak hutang dan wasiat barulah boleh distribute kepada ahli waris ya. Okey, upah haji wajib diambil daripada harta peninggalannya. Ini saya cakap tadi ya, sebelum hartanya diagihkan kepada ahli warisnya. Okey, faham ya? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah ulama mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki berseorangan dalam pendapat ini mengatakan tidak sah. Ya, tidak sah sama ada bagi orang yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya, kecuali jika orang yang meninggal itu mewasiatkan supaya dilakukan haji untuknya. Okey, kalau ikutkan pendapat mazhab Maliki ni, dia tak sah. Kalau ada orang nak niabah haji ni tak sah. Tak sah kenapa? Kenapa? Ada sebabnya kat bawah. Kalau untuk orang yang meninggal untuk masih hidup tak boleh langsung. Kalau untuk orang yang meninggal dunia boleh kalau orang yang meninggal dunia tu telah mewasiatkan kepada ahli keluarga dia yang harta saya ni kena buat untuk niabah haji. Jadi wajib harta tadi digunakan untuk niabah haji, tetapi walaupun mazhab Maliki kata boleh tapi masih hukumnya makruh. Kenapa? Kerana ulama mazhab Maliki berpegang kepada kaedah asal ibadah iaitu tidak boleh berlaku niabah dalam ibadah badaniah seperti solat. Macam solat kita tak boleh kodokkan solat orang lain. Betul. Jadi ulama mazhab Maliki ni berpendapat
ibadah badaniah ni maksudnya ibadah yang menggunakan fizikal. Macam ibadah haji ni kan ibadah yang menggunakan fizikal kan. Kita buat tawaf, buat sa'i kan, bersyukur, tawaf dan sebagainya kan. Jadi mereka berpendapat sama-sama ibadah badaniah, so dua-dua solat tak boleh qada, tak boleh ganti atau qada, bukan qada, gantikan orang untuk solat. Begitu juga dengan ibadah haji. Ya, jelas ya di situ hukum dia. So, soalan apa yang boleh terhasil anak-anak daripada subtopik hukum ni tadi? Dia soalan hukum dan alasan. Alamak, macam lagu pula ada alasan kan? Cantik pula. Tapi memang betul. Kerana tadi kalau kita tengok jumhur ulama dengan mazhab Maliki ni, mereka memberikan pendapat kerana ada sebab. Mereka tak suka-suka saya rasa macam taklah, saya rasa wajib lah. Tak ada, tak. Ya, mereka memberikan fatwa ni, memberikan hukum, mengistinbat hukum berdasarkan dalil ya, syarak. Okey. So hukum dan alasan ni jenis itemnya anak-anak subjective response terhad means kena betul lah fakta. Kan? Yang ikut apa yang ada di dalam buku ya. Konstruknya kemahiran yang perlu dikuasai adalah mengingat hukum, memahami kenapa hukum tadi begitu, wajib ke makruh ke, dan mengaplikasi. Ini adalah kemahiran mengaplikasikan dalam kehidupan. Ya, kalau wajib, so maksudnya kena buat. Dan analisis situasi. Kita analisis situasi dan kita identify hukumnya apa yang patut kita bagi dekat situ. Ya, itu adalah kemahiran yang diperlukan untuk menjawab soalan hukum dan alasan. So teknik dia, kena jawab dalam bentuk point, kena pasti permasalahan situasi diberikan, garis anak-anak. Ya, garis. Dekat situasi itu nanti dekat kertas soalan dia akan bagi situasi. Apa-apa pula kan? Jadi garis, apa benda keyword yang dia letak kat situ. Ya, kemudian dah dapat keyword, nyatakan hukum dia sama ada sah atau tidak sah, atau wajib, atau sunat, harus, makruh, haram, fardu ain, fardu kifayah. Jadi kalau ada pendapat ulama, kena explain apa pendapat ulama. Ya, apa perbezaan pendapat ulama dalam sesuatu isu. Dalam in this case ada dua pendapat tadi lah kan. So jelaskan alasan. Lepas dah bagi hukum, kena jelaskan alasan sebab yang menjadikan hukum tersebut. Kenapa wajib, kan? Kenapa makruh dan sebagainya. So pemarkahan untuk soalan hukum dan alasan ni anak-anak. Kalau hukum betul, alasan betul, dah tentulah dapat 2 markah kan Encik Hakim kan? Betul. Kalau hukum betul, alasan dia salah, layak tak dapat markah? 1 markah je lah. Layaklah. Layak dia dapat markah hukum tadi. Layak. Tapi, kalau dibagi hukum tu salah, alasan tu betul, macam mana Hakim? Boleh tak dia dapat markah? Tak ada markah langsung. Kenapa Hakim? Sebab hukum salah. Ya. Jadi hukum kena betul, Jadi, Tazah. anda kena faham teknik ni. Okey. Hukum mesti betul. By hook, by crook. Kan? Itu kena dia. betul. Kalau tak, alasan tu awak gorenglah apa alasan pun, dia tak akan dapat markah. Panjang lah berjela pun, hukum salah, tak ada markah. Ya. So, senang je anak-anak kena faham situasi itu kan. Kalau faham, very easy to understand and give jawapan yang betul ya. Okey, so ini adalah contoh soalan hukum dan alasan ni. Kalau untuk objektif ni, hakim dia akan bagi hukum sajalah, alasan biasa dia tak minta. Okey. Ya, hukum saja. Okey, so contoh lengkapkan pernyataan di bawah. Hukum niabah haji kan? Bagi orang yang masih hidup dalam keadaan dia tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri atau bagi orang yang telah meninggal dunia. Menurut jumhur ulama. Ingat anak-anak. Okey, siapa nak bagi Ustazah jawapan? Okey, siapa yang nak bantu Tazah? Angkat tangan. Okey, silakan Sabrina. Jawapan dia ialah harus. 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 Kenapa? Bukan wajib. Kenapa harus? Kenapa Sabrina? Sabrina tengah fikir Tazah. Sebab wajib tu untuk menunaikan haji bagi diri kita sendiri. Tapi kalau harus tu sebab kita nak buat untuk orang lain. Lagi satu. Very good jawapan Sabrina. Wah, terbaik. Lagi satu sebab ini adalah menurut jumhur ulama. Tadi ada 3 tadi. Kalau kita tengok kan tadi dia punya silibus kan. 3 ni kata harus. Yang wajib tadi mazhab Syafi'i sahaja. Okey. Boleh anak-anak. Jadi kena baca habislah soalan ni. Ya. Pasal tu saya sengaja tak baca habis. Nak tengok diorang baca habis tak? Oh, pandai Tazah. Tapi betul ya. Okey. Segala ink dekat kertas soalan tu memang wajib dibaca. Ya. Okey. Seterusnya, gariskan jawapan di bawah. Macam tadi juga kita main-main garis-garis je. Tapi salah garis, buruk Betul. padahnya. Ya.
Hukum niabah haji bagi orang mewasiatkan supaya dilakukan haji untuknya menurut mazhab Maliki ialah? Okey, siapa nak jawab? Siapa yang nak jawab? Angkat tangan cepat. Okey, silakan. Ismail. Okey, Ismail. Jadi saya rasa jawapan yang perlu digariskan ialah makruh. Kenapa makruh, Ismail? Sebab tadi Ustazah ada cerita dalam fahaman mazhab Maliki tidak boleh berlaku niabah untuk ibadat badannya. Very good, Ismail. Terbaiklah, Ismail. Tengok anak-anak, kalau anak-anak faham konsep, very easy to get the true answer, correct answer. Ya? Okey. Seterusnya, ini adalah contoh soalan subjektif ya. Bagi soalan hukum dan alasan, jelaskan hukum dan alasan bagi situasi berikut mengikut pandangan jumhur ulama. Jadi kalau untuk hukum dan alasan ni hakim biasa dia memang ceritalah, dia akan bagi peristiwa, ya. Yusuf menghidapi penyakit kanser perut tahap 4. Lalu dia mewakilkan adiknya yang telah menunaikan haji untuk menunaikan pula haji untuk dirinya yang tiada harapan sembuh. Jadi Yusuf ni ada penyakit kanser stage 4, wakilkan adiknya dah tunaikan haji. Dia minta adiknya yang dah tunaikan haji tu, adiknya dah hajilah. Adik Yusuf ni dah haji. Betul. Dia minta adiknya yang dah haji tu tunaikan pula haji sekali lagi untuk diri Yusuf. So, apakah jawapannya? Okey. Apa jawapannya? Siapa yang nak jawab? Angkat tangan cepat. Okey, silakan. Afika. Okey, Afika. Pada pendapat saya, hukum bagi situasi ini adalah wajib kerana Yusuf sedang menghidapi penyakit yang tiada harapan untuk sembuh. Tetapi Yusuf ni mempunyai wang yang cukup untuk mengupah seseorang ataupun adiknya dalam situasi ini untuk mengerjakan haji bagi diri dia. Wow. Okey, mari kita tengok sama tak dengan skema. Okey. Ya, sama lah. Terbaik. Ini kalau ni berapa markah Ustazah? 4 markah. Okey, 2 markah. 2 markah. 1 markah untuk hukum, 1 markah untuk alasan. Okey, terbaik, jadi Ustazah Afika. panjang-panjang ni 1 markah je. Ya, hiduplah dengannya. Saya pula bangga Ustazah. Ya, Tahniah okey. Afika. Okey. So, seterusnya syarat-syarat niabah haji. Okey, jadi syarat ni dia ada 2 jenis syarat yang kita perlu ketahui dalam ibadah niabah haji ni. Yang pertama sekali, syarat orang yang dilakukan niabah haji untuknya. Contohnya Yusuf tadi. Apa yang perlu ada pada Yusuf? Pertama, Yusuf telah cukup syarat-syarat wajib mengerjakan haji. Dia dah Islam, dia dah balik, dia dah merdeka, dia berakal, dia berkemampuan. Cuma dia tak mampu dari segi fizikal je. Kan? Sebab dia tak boleh pergi ke Mekah. Sebab haji ni kena pergi kat Mekah. Betul. Tak boleh pergi kita tengok je Mekah dekat skrin boleh pergi. Tak boleh. Kan? Kena pergi. Syarat yang kedua, tidak mampu menunaikan haji dengan sendiri kerana sakit. Tadilah kan Yusuf kan, cancer stage 4. Terlalu tua atau meninggal dunia. Ini maksudnya keadaan orang yang dilakukan tu, dia tak mampulah daripada 3 benda ni. Dan syarat yang ketiga, bagi orang yang masih hidup, ketidakmampuan mestilah berterusan sehingga meninggal dunia. Itu yang kita kata kalau penyakit bukan sembarangan penyakit. Kena penyakit yang tiada harapan sembuh anak-anak. Barulah boleh mewakilkan orang untuk melakukan niabah haji bagi pihak orang yang masih hidup tadi. Contoh kan, dia ni nak pergi dah tunai ibadah, tabung haji dah panggil dah. Dia tahun tu untuk pergi menunaikan haji. Bila masa nak berangkat tu, on the way pergi airport tu accident. Accident patah kaki. So boleh tak hakim kita orang yang accident ni tadi wakilkan orang buat niabah haji untuk dia? Tak boleh Ustazah. Kenapa? Sebab patah kaki ni ada harapan untuk sembuh. Very Betul, good Ustazah? hakim. Okey, Hakim boleh Alhamdulillah. ambil Sebaik saya subjek fokus Ustazah. pendidikan syariah Berdaftar Islamiah. subjeknya. Apa Berdaftar dia? Berdaftar mata pelajaran ni Boleh sangat A+. Okey, amin. Okey. Ya, itu jenis syarat yang pertama. Syarat yang kedua, syarat orang yang buat ni. Orang yang buat niabah haji ni, dia ada syarat dia juga. Dia tak boleh sembarang orang. Sayalah. Saya sebab saya tak pernah pergi Mekah nak shopping kat sana. Tak boleh. Ya? Dia kena ada syarat. Yang pertama sekali, baligh. Orang yang nak menunaikan haji, contoh adik Yusuf tadi kena baligh. Yang kedua, adik dia kena berakal. Berakal tu maksudnya dia waras lah. Kan? Dia boleh bezakan baik dengan yang buruk dengan betul. Okey, yang ketiga telah mengerjakan haji untuk diri sendiri. Ini syarat yang paling utama. Orang yang buat niabah haji ni, hakim, dia kena dah haji dulu. Okey. Ya. Kemudian yang keempat, mendapat keizinan untuk menjadi wakil mengerjakan haji bagi orang yang masih hidup. Maksudnya, orang yang pernah buat haji ni, dia memang diminta. Diminta dan maksudnya dia antara pihaknya dan pihak orang yang dibuatkan haji ni sama-sama bersetuju. This one, ini adalah orang yang kami wakilkan untuk menunaikan haji bagi pihak, contoh ibu saya, ayah saya dan sebagainya. Ya? Okey.
Yang keempat, berniat untuk melakukan haji untuk orang yang diwakilinya. Jadi orang yang buat niabah haji ni jangan salah niat pula. Masa nak niat ihram tu dikata untuk dia pula. Nawaitu kan. Nawaitu untuk dia pula. Jadi dia pula hajinya 2 kali. So kalau in this case tak adalah niabah haji tu berlaku. So macam mana dealnya, nak pulang balik duit ke? Ikutlah. Ikutlah macam mana nak buat kan. Tapi sebab kalau dia tak ada niat untuk wakilkan masa niat ihram tu, dia tak niat untuk dia buatkan untuk orang lain, maka niabah haji itu tidak berlaku. Okey, jadi ada 6 syarat untuk orang yang melakukan niabah haji. Banyak lagi yang kita ingin belajar bersama dengan Ustazah, tapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pejam celik kita sudah pun berada di penghujung kelas pada petang ini, tetapi masih lagi bersama dengan Ustazah Siti Rahmah Syahbudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur. Bagaimana setakat ini murid-murid kita? Okey, boleh teruskan lagi? Cantik, mantap. Okey Tazah. Okey. Apakah kepentingan Tazah niabah haji ini? Okey, kepentingan niabah haji ialah, ini contoh soalan syarat tadi. Okey, baik. Dia fakta saja, so tak banyak berbeza dengan soalan maksud tadi. Okey. Okey. Juga tak banyak berbeza dengan soalan kepentingan yang saya akan terangkan selepas ini. Okey. Kepentingan niabah haji dalam kehidupan ni lebih kurang macam apakah dia punya hikmah, kelebihan, kebaikan kan. Ibadah haji ni untuk diamalkan. Sebab kalau kita tengok dia memang kalau Allah tak cipta niabah haji ni susah. Susah kita orang Islam ni, susah. Kan? Kenapa? Yang pertama sekali, memberi peluang pada orang yang sakit atau meninggal dunia untuk menunaikan kewajipan kerana mereka tidak mampu melakukannya dengan sendiri. So kita tak tahu kan takdir Allah kepada seseorang itu bagaimana kan. Memang ditakdirkan ajalnya awal sampai kan. Tak sempat, dan kita ni setiap umat Islam, saya sangat yakin ya. Setiap umat Islam ni kita ni memang berhajat untuk menunaikan haji kan. Tak pernah lagi lah insya-Allah lah ya, dia mesti dia kaya ke dia miskin ke dia memang nak buat haji ni kan. Jadi adanya dengan niabah haji ni bagi mereka yang tidak berkesempatan menunaikannya semasa hidup, maka bolehlah digantikan dengan waris kan. Macam saya sendiri, ayah saya meninggal sebelum menunaikan ibadah haji, maka abang saya membuatkan ibadah haji untuk arwah ayah saya ya. Okey, so apa kepentingan yang kedua anak-anak? Mengeratkan hubungan silaturahim dan kekeluargaan antara ahli keluarga. Tengok, dalam ibadah ni boleh pula kita sambung silaturahim. Betul. Kan? Nampak sangat kasih sayang tu ya. Allah nak pupuk kasih sayang tu dengan cara beribadah. Alangkah indahnya kan Hakim kan? Betul. Okey, kepentingan yang ketiga, memupuk semangat kerjasama dan tolong-menolong dalam melakukan ibadah dan kebajikan. Macam tadi contoh yang kalau saya kata saya ada harta yang banyak kan. So saya nak ni, so boleh. Boleh, kita boleh menggunakan harta kita tu dengan cara sedemikian ya untuk membantu umat Islam yang lain untuk menaikkan haji ya. Okay, menanam rasa prihatin dan kasih sayang kepada golongan yang tidak berupaya kan, orang yang sakit tadi kan, yang dah meninggal dunia dan kaum kerabat yang telah meninggal dunia. Dan kepentingan yang kelima, memberi peluang pada kaum kerabat untuk berbakti. Ini adalah satu ibadah kan yang Allah tunjuk bahawa ibu bapa kita ni sangat penting pada kita. Kita kena berbakti dengan ibu bapa kita dalam keadaan hidup ataupun telah meninggal dunia, masih lagi kita berpeluang untuk berbakti kepada mereka. Okey, so apa dia contoh soalan Hakim? Kalau kita tengok tadi kepentingan ni dia berbeza dengan yang sebelum-sebelum ni. Dia subjektif respons terbuka. Apa maksud subjektif respons terbuka? Maksud subjektif respons terbuka adalah jawapan untuk soalan kepentingan ni, dia anak-anak boleh rujuk dekat buku teks dan better that one supaya tak salah lah jawapan dia kan. Dan boleh juga jawapan itu diperoleh daripada bahan bacaan tambahan lain. Pengalaman kan. Kalau tak sempat nak baca tapi dengar ini apa haji, hari tu tengok sukses. Tapi apa ya tak ingat dah. Boleh goreng lah orang kata ya. Dia punya ayat tu yang penting logik. Logik dan kena dengan konsep lah ya. Okay, so konsep dia ada 4. Ingat, faham, aplikasi dan analisis, dan teknik dia kena jawab dalam bentuk poin supaya senang pemeriksa nak tanda kata awak, mengandungi isi dan huraian. Kenapa? Sebab dia soalan terangkan. Kalau respons terbuka ni biasa dia akan bagi kata tugas soalan tu terangkan. Kalau dia bagi terangkan, kena ada 2 benda dekat jawapan anak-anak. Kena ada isi,
kena ada huraian ya. Dan kepentingan ni dia anak-anak beri kesan baik kepada sesuatu perbuatan atau isu yang dikemukakan dan mengemukakan apa yang tersirat. Hikmah lah yang senang nak faham ya, hikmah, dan merupakan pengajaran bagi satu topik yang diminta. So dia punya format jawapan dia ialah, kalau soalan terangkan, isi plus aksu kata hubung ya, agar, kerana, supaya, untuk. Maksudnya hakim boleh pilih salah satu. Lepas letak isi tu, letaklah salah satu aksu ni dan letaklah huraian. Okey, tengok dia punya contoh soalan. Terangkan kepentingan niabah haji dalam kehidupan. Contoh jawapannya, siapa nak bagi Ustazah? Okey, siapa yang nak bantu Ustazah? Sila angkat tangan. Untuk kepentingan ni. Okey, silakan Sabrina. Kepentingan niabah haji ni, kita dapat menyeratkan hubungan kekeluargaan dan silaturahim antara ahli keluarga kerana saling bantu-bantu antara sesama lain. Okey, very good. Ya, macam yang kita Ustazah dah terangkan tadi kan. Tapi yang penting sekarang ni, dekat jawapan anak-anak tu, yang biru ni adalah isi, letak salah satu aksu, contoh kerana, dan sambung dengan huraian yang bersesuaian dengan isi anak-anak tadi, barulah akan dapat 2 markah untuk satu jawapan untuk membolehkan anak-anak skor A+, ya, dalam SPM. Okey, so ini ada falsafah niabah haji, subtopik kita yang terakhir pada hari ini. Falsafah niabah haji ni dia lebih kurang macam konsep lah ya. Konsep macam mana rumusan keseluruhan bagaimana kita nak membuat ibadah haji ni. Niabah haji ni adalah rahmat Allah. Ya, rahmat Allah kepada kita kerana memberikan rukhsah dalam keringanan kan untuk orang yang tak mampu menunaikan ibadah haji semasa hidupnya. Peluang bagi manusia untuk menyempurnakan rukun Islam, jalan bagi umat Islam untuk berlumba-lumba dalam mendapatkan kebaikan dan menyumbang bakti. So macam-macam cara Allah sediakan kan untuk kita menyumbang bakti dekat ahli keluarga kita maupun umat Islam yang lain. Dan yang keempat, lambang keprihatinan syarak terhadap golongan yang lemah dan tidak berdaya. Islam ni anak-anak sangat indah. Benda-benda macam ni pun ada dia punya peruntukan ya yang Allah berikan kepada kita untuk kita ni menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang sejati. Kemudian haji merupakan syiar Islam yang penting dan utama serta perlu diberikan keutamaan oleh golongan yang berkemampuan. Kalau falsafah ni anak-anak dia subjektif, respons terhad. Ya, jangan lari daripada isi buku teks lah. Ya, di konstruk dia mengingat dan memahami, teknik dia kena jawab dalam bentuk poin, kenal pasti kehendak soalan. Ya, anak-anak baca soalan tu kena gariskan apa benda nak tanya. Kalau dia kata nyatakan falsafah niabah haji, letak isi saja. Kalau letak jelaskan, so kena ayat lengkap. Ya, untuk tips dia kena bina akronim bagi mudah ingat fakta. Ya, yang penting kita kena faham dan kita kena ingat, mudah-mudahan mendapat jawapan yang betul. Okey, baiklah. Terima kasih sekali kepada Ustazah Siti Rahmah Syahbudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur dan juga murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur dan juga anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.